Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita sambung, okey, selepas 1 minggu cuti sekolah. Okey. So untuk minggu ini anda akan belajar 1.4. Dulu saya habis 1.1, 1.2 dan 1.3 habis. So untuk hari ini kita sambung belajar 1.4. Dalam tajuk 1.4 awak akan belajar sumber sejarah. Okey. Kalau tengok dalam gambar ini, okey, ada sumber sejarah dua jenis. Tengok ya, tengok gambar. Okey. Satu sumber primer. Dan satu lagi sumber sekunder. Kalau tengok sumber primer, okey, adalah yang betul. Tak boleh tipu. Mesti tepat, betul, benar, okey, dan asli. Okey. Contoh fosil. Kalau saya sebut fosil itu adalah tulang haiwan. Okey. Artifak adalah barang-barang yang dijumpa dalam tanah, dalam bangunan, okey, dan banyak lagi. Okey. Dan batu bersurat. Okey. Contoh batu bersurat, tengok gambar, cikgu tunjuk. Okey. Ini dia. Ini adalah batu bersurat. Okey. Dan dokumen office. Okey, office. Contoh yang ini. Okey. Kertas-kertas dulu. Okey. Dan apa-apa file dan surat sendiri atau diary. Okey. Semua itu disebut sumber primer. Okey. Dan sekarang adalah sumber sekunder. Kalau sebut sumber sekunder, okey, adalah bahan-bahan yang ditulis atau dibuat untuk kali kedua. Contoh buku. Ini buku. Okey, buku ini banyak kali fotostat. Okey, fotostat. Jadi itu sumber sekunder. Dan juga sama surat khabar. Surat khabar
banyak fotostat. Okey, jadi sama. Okey, majalah pun sama. Majalah, jurnal dan juga risalah. Semua itu sekunder. Okey. So itu adalah contoh-contoh bahan. Okey, ingat kalau primer mesti satu kali sahaja dibuat. Tak ada lain. Tapi kalau sekunder boleh fotostat, boleh tulis balik banyak kali. Okey? Tengok nombor 2. Okey. Semua dalam gambar ini adalah contoh untuk primer. Kalau primer, okey, adalah contoh, tengok gambar, ada loceng, ada tempat untuk orang India sembahyang dan ada buku ensiklopedia, okey, atau itu disebut sumber sekunder. Okey, nombor 1 tengok gambar, nombor 1. Tengok. Yang ini nombor 1. Okey? Primer yang ini. Ini pun sama. Primer. Okey? Tapi yang buku, tengok, buku adalah sekunder. Okey? Boleh fotostat banyak kali disebut sekunder. Okey? Okey. Sekarang masuk 1.5. Dalam tajuk 1.5, awak akan belajar bagaimana, okey, bagaimana sejarah dikaji, okey, atau diselidik. Okey, bagaimana orang buat sejarah? Awak tahu sejarah mesti tepat, betul dan benar. Tak boleh salah. Okey? Sama. Awak lahir mesti tahu tarikh, tahu tahun dan tahu di mana awak lahir. Okey? Mesti tepat. Mesti betul. Masa lahir pun mesti betul. So sama juga sejarah mestilah sama dalam sebut sesuatu. Okey? Jadi sekarang kita tengok, okey, bagaimana orang buat sejarah supaya betul, tepat dan benar. Okey. Ada 3 cara untuk buat sejarah. 1, sejarah ditulis. 2, sejarah dicakap dengan lisan. Nombor 3, sejarah diambil dari tempat-tempat yang penting.
Okey? Oleh orang yang dipanggil. Dipanggil arkeologi. Okey? Orang arkeologi adalah orang yang ditugas untuk cari bukti yang betul. Okey? Jadi tengok sekarang, tadi saya dah sebut, saya dah beritahu ada 3 cara untuk kaji sejarah. Nombor 1 adalah cara bertulis. Okey, cara bertulis. Jadi kita tengok apa yang ditulis. Dulu tak ada kertas. Jadi selalu ditulis dalam daun kering atau batu-batu lama. Oh, boleh tengok gambar sini. Okey, ni. Tengok gambar. Okey, ini adalah daun nipah. Okey, sekali lagi. Daun nipah. Okey, yang sudah kering. Jadi mereka tulis dalam daun kering itu. Okay. Nombor 2 adalah batu. Tengok gambar. Ni. Ni adalah batu bersurat. Okey. Yang dijumpa dekat Terengganu. Okey. So itu ada tulisan Jawi. Okey. Okey. Untuk cara kaji sejarah yang kedua. Tadi awak tengok dalam bertulis. Okey, yang ini ini bertulis. Sekarang ini nombor 1. Okey. Sekarang tengok nombor 2. Sama. Okey. Bagaimana orang tulis? Mesti betul. Okey. Jadi, mula-mula mesti cari sumber atau di mana. Okey, di mana berlaku. Mesti ada orang tahu. Baru boleh tulis. Okey. Dan dapatkan semua bahan yang betul supaya ada bukti. Okey, ada bukti. Okey. Nombor 3 ni. Okey, yang ini. Okey. Ambil, kumpul semua, simpan dan baru boleh mula untuk tulis. Tak boleh sikit-sikit, mau tulis sikit-sikit, susah. Mesti tulis semua sudah lengkap, sudah cukup, sudah lengkap, baru boleh tulis. Okey? Dan mesti menggunakan alat yang betul. Contoh, guna komputer atau komunikasi dengan orang arkeologi. Okey, tadi saya sebut
arkeologi adalah orang yang pandai tulis sejarah dengan betul. Okey. Habis satu. Sekarang baru analisis. Okey. Sekarang tengok. Cara satu habis. Sekarang cara dua. Okey, cara dua. Okey, tengok balik. Okey, ini satu. Bertulis. Habis. Sekarang cara dua. Tengok gambar ni. Okey, lisan. Lisan. Okey, cara lisan. Okey, tengok. Cara lisan adalah cara jumpa orang yang tahu cerita dan kita rakam dalam kaset, 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 dan simpan atau boleh tulis dalam kertas apa yang disebut orang itu. Okey, jadi apa-apa yang disebut, okey, mesti tulis dengan betul. Tak boleh suka-suka buat cerita. Okey? So, gambar dia. Okay. Bila jumpa orang untuk ambil cerita untuk cara kedua, okay, mesti ada persediaan. Okay. Satu, mesti tahu siapa orang yang kita mahu jumpa. Dan mesti ada soalan-soalan yang sudah disedia. Okay. Cara atau tahap. Tahap dua adalah jumpa orang itu dan berbual. Okay. Temu, bual dan tanya soalan-soalan yang sudah sedia ada. Okey. Nombor 3, mesti rakam. R-A-K-K-A-M. Rakam apa yang disebut. Okey. Kita manusia boleh lupa apa yang diberitahu. Jadi, untuk tulis dengan betul, mesti ada rakam. Okey, rakam supaya betul. Sekarang, kita tengok. Okey, tadi habis tulis. Okey, satu, tulis habis. Cara dua, lisan habis. Sekarang masuk cara arkeologi. Okey. Cara arkeologi adalah cara okey. Untuk cara arkeologi mesti ada jumpa tempat yang ada barang lama. Boleh jadi tulang haiwan atau barang-barang lama. Okey, alat-alat lama. Okey, contoh pasu bunga atau pinggan makan.
Okey, atau cawan, atau tulang haiwan, atau tulang manusia. Okey, mana-mana boleh. Okey, tapi mesti tepat dan betul. Tak boleh tipu. Dalam sejarah mesti tepat. Faham? Okey, sekarang kita tengok cara arkeologi. Okey, awak tengok gambar. Gambar mesti ikut 3 cara itu dengan betul. Okey, nombor 1, gambar 1. Tengok gambar. Okey, ni. Okey. Ini mula-mula lukis jadual. Okey, buat kotak. Okey, dan setiap orang ambil satu kotak. Okey, tengok mereka duduk dalam kotak mereka sendiri. Tak boleh guna cangkul. Mesti guna berus. Berus cat untuk bersihkan tanah yang ada. Okey. Habis itu, okey. Sekarang tengok gambar 2. Ni. 2. Okey. Kalau awak tengok tanah itu sudah ada benang atau tali dalam bentuk kotak. Tengok gambar. Tengok, saya tunjuk. Ni. Okey, awak boleh tengok ada tali. Okey. Bila habis baru guna berus bersihkan tanah supaya apa-apa yang kita dapat adalah dalam bentuk yang betul. Okey, tengok yang ini. Dalam kotak itu ada barang, tak tahu apa. Okey? Tapi mesti buat kerja dengan perlahan-lahan. Tak boleh cangkul, tak boleh. Nanti pecah barang dalam tanah. Jadi mesti guna berus bersih. Okey? Ambil masa yang lama untuk cari barang. Okey? Biasa dalam gua. Okey, dalam gua ada barang-barang. Sebab dulu mula-mula orang duduk dalam gua. Jadi mau cari barang mesti pergi ke gua untuk cari. Boleh jumpa tulang selalu. Barang-barang pun ada. Okey? So ini cara yang ketiga. Habis. Okey. Sekarang masuk tafsiran sejarah. Selalu bila tulis sejarah, orang akan tulis dengan betul. Tapi biasa akan ikut kemahuan untuk negara mereka. Contoh, kalau tanya siapa itu Tok Janggut?
kita sebut seorang wira. Tapi bila pergi barat, awak tanya siapa itu Tok Janggut, mereka akan sebut penjenayah. Mengapa barat tak suka orang yang lawan mereka? Jadi mereka sebut Tok Janggut orang jahat. Tapi di negara kita, okey, kita sebut dia adalah orang yang baik, yang bantu, okey, negeri dia. Okey? Jadi selalu tafsiran adalah ikut negara sendiri. Okey. Ini adalah mengapa ada perubahan dalam sejarah ikut negara sendiri. Okay. Kalau ikut sejarah, ada perubahan dalam sejarah disebabkan oleh pilihan sumber yang banyak. Awak tahu SUMBER. Tadi sudah belajar. Okey, tengok balik. Ini SUMBER. Sumber ada dua. Satu yang betul. Yang asal. Nombor dua, ini sekunder. Okay. Jadi ikut bagaimana negara itu pilih sumber. Okay. Nombor dua, perbezaan pandangan. Okey, pandangan. Perbezaan pandangan. Okey, bagaimana cara kita tengok dalam sejarah. Tadi saya ada cakap, kalau negara kita cakap Tok Janggut seorang wira. Tapi di barat sebut orang yang jahat. Okay. Mengapa mereka tak suka Tok Janggut yang lawan barat? Okay. Nombor 3. Perbezaan ideologi. Okay. Cara mereka fikir dan cara kita fikir adalah lain. Cerita yang sama, tapi bila fikir lain-lain. Okey? Jadi itu sebab dalam sejarah selalu ubah-ubah ikut negara sendiri. Okay. Mesti tahu juga mengapa tulis sejarah.
ada negara tulis sejarah untuk buktikan apa yang berlaku. Tapi ada negara yang tulis ikut suka-suka sendiri. Jadi berubah-ubah. So, untuk hari ini saya stop berhenti dekat sini. Okey, kita sambung yang dan yang lain untuk minggu depan. Saya mahu awak semua jawab soalan kalau ada untuk bahagian 1.4 dan 1.5. Okey? Yang ini 1.4 dan yang ini 1.5. Okey? Kalau ada soalan dalam kertas yang saya beri, jawab. Okey? Dan yang lain saya sambung minggu depan. Minggu depan mungkin kita akan habis tajuk ini. Okey? Terima kasih. Jumpa minggu depan. Bye.